Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif Qadasallahu sirra radhiyallahu anhu. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, innat tujjar humul fujjar faqila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa qad ahallallahu al-bai'ah qala na'am walakinnahum yahlifuna wa ya'samun wa yuhaddisuna fayakzibun. Bahwasanya orang yang berniaga itu, mereka itulah orang yang berdusta. Orang berniaga ni banyak bohong, Nabi kata. Macam-macam dia bohong. Maka dikata oleh sahabat, ya Rasulullah SAW, tidakkah telah dihalalkan Allah Ta'ala akan berniaga? Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Tuhan menghalalkan jual beli berniaga dan haramkan riba. Macam ni pula sini bohong. Apa maksudnya? Masalah kita tak tahu maksud. Kadang hadis tu sahih, tapi fahaman itu nak tahu sahih. Kadang hadis sahih, fahaman tak sahih. Wadah, dia faham kot lain. Sekarang nak tahu maksud. Kalau ikut je lah macam ni, makna sekali tu macam tu pun berniaga tak boleh lah. Sedangkan berniaga tu banyak keberkatan. Rasulullah SAW pun ahli perniagaan juga, dia berniaga. Tidakkah telah dihalalkan Allah Ta'ala akan berniaga? Maka sabda Rasulullah SAW, bahkan mana betul lah memang Tuhan halalkan dengan nas Quran terpampang, tetapi adalah mereka itu bersumpah dengan berdusta. Wallahi syekh, ini barang original ni, tuan-tuan cari kat Melaka tak ada ni. Dia kata lepas beli tengok sepa ni. Rupa lagi murah barang dia, hakal ni. Banyak ni berlaku. Sebagai murah ni ambil RM50 je, buka kedai lain 30 je. Ni banyak dia bersumpah tu, wallahi dia bersumpah dengan nama Allah. Rupa dia tipu. Yang macam ni yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ni. Dia murkai oleh Allah Ta'ala. Bersumpah dengan berdusta, maka dapat dosa mereka itu, dan bercerita mereka itu, maka berdusta mereka. Ini kaki bohong. Orang yang hidup pembohong selalu berdosa, dia tak akan selamat. Benda yang dibuat tu benda yang amat bahaya. Mendapat kutukan Allah tu. La'anallahu alal kazibin. Itu nas Quran terang. Laknat Allah kena pada orang yang berbohong. Yang besar tu. Habis. Dan lagi sabda Nabi SAW, salasah. Salah satu nafar la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakihim al-mannanu bi'atiyatihi wal munfiqu sil'atahu bil halbil fajir. Dan yang ketiga, wal musbilu izarah, rawahul Muslim, hadis sahih. Tiga orang ni, salah satu nafar, tiga kumpulan orang, tiada berkata-kata akan mereka oleh Ta'ala. Tiada berkata Allah Ta'ala dengan mereka, mana dia tak dapat rahmat Tuhan. Tuhan tak layan. Kalau bahasa kita lah, tak dilayan tu. Jadi di hari kiamat, hari yang sangat dahsyat, yang sangat memerlukan maknanya kasih sayang Allah Ta'ala. Dan tiada menilik Allah Ta'ala kepada mereka. Bahkan Tuhan tak tilik dengan tilik rahmat langsung. Marah semua ni, murka. Dengan tilik rahmat, padahal sifat bahasa Tuhan sentiasa melihat. Dan tiada menyuci Allah Ta'ala akan mereka. Tuhan tak ampun ke ni, sebab berat. Apa dia ni? Yang pertama ialah al-mannanu bil atiyah, orang yang membangkit pemberian. Dia bagi bila betul dia bangkit. Kau dulu tak ingat ke? Masa kau susah aku tolong. Aku bagi kau RM1. RM1 je banyak. Jadi maknanya dia bangkit. Dia bangkit tu tak boleh. La tabtulu sadaqatikum bil manni wal azza. Jangan batalkan sedekah kamu bil man, mana dengan ungkit-ungkit, wal azza, dan menyakiti. Orang datang minta sedekah kesian gitu. Tengok, ambil ni. Badan dia besar, kerja malas. Kawan tu terkeduh. Badan kawan tu tak sihat kan. Nampak badan besar tapi tak boleh buat kerja sihat. Macam-macam penyakit dia tak tanya, dia sergak kawan. Bagi RM1 dia. Lepas tu dia juga kawan sakit, kawan dia dengar. Pembalas gini-gini ni. Jangan bagi je lah. Dia tipu dia dengan Tuhan, pahala tetap dia dapat lah. Satu yang pertama tu, maknanya jangan dia bangkit pemberian. Apa nak bangkit? Kita pun peraih rahmat Tuhan tadi. Yang kedua, orang yang melakukan perniagaan dengan bersumpah ni, wallahi padahal tipu. Ketiganya, orang yang menghulurkan akan pakaian kerana bermegah.
Ya, kita panggil musabbal izarah. Dia sebab tu kita kalau pakai pakaian jangan bawa lutut. Jubah kita ke kain tu jangan bawa lutut. Dia orang Arab, style orang Arab kan, dia pakai jubah tu bila dia ada khuyala, mana style dia membesarkan diri. Dia pakai jubah tu melirit. Jubah tu sapu tai unta. Dia melirit ke bawah. Itu lambang kemegahan dan kesombongan. Maka haram kalau niat dia khuyala. Memang dia memegah. Tapi kalau dia tak ada niat apa saja je, itu Imam Syafi'i kata makruh. Ya. Tu kalau jejak ke bawah, sapu sampai taik-taik semua tu haram kalau buat semayang ni. Ya, jangan sampai sapu ke tanah jubah tu. Laki baik, perempuan baik. Ya. Perempuan pakai setakat tu, kemudian pakai stokin supaya jangan nampak aurat dia. Ya, jangan sampai melabur sampai jejak tanah dia gitu. Kan bawa ada masjid, habis masjid putih kucing. Gua dia sauk habis. Kemudian kalau dipakai tak ada niat apa, itu makruh. Ya? Kalau pakai niat dia khuyala nak berbangga, itu haram hukum dia. Bahkan tak dapat tilikan tuan. Maksudnya Allah Ta'ala benci sangat orang yang bersifat sombong, bangga, bersadi. Dan lagi sabda Rasulullah, man khalafa khalifun billahi ba'ada khalafiha misla janahi ba'udatin illa kanat nuqtatan fi qalbihi ila yaumil qiyamati. Man khalafa khalifun billah, tiada bersumpah seorang yang bersumpah dengan nama Allah, ya, dengan memasukkan di dalam sumpahnya wallahi wa billahi wa tallahi. Itu seumpama sayap nyamuk daripada perkataan yang dusta, melainkan adalah bekas di dalam hatinya, bekas yang hitam hingga hari kiamat. Ya. Jangan gunakan sumpah, ya, dengan kerja-kerja yang dia melakukan pembohongan. Nak bagi orang yakin sampai digunakan sumpah, itu dia tegah haram hukum dia, mempermainkan nama Allah pula. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man halafa ala yamin bi ismin la yaqtati'a biha malam ri'in muslimin bi ghairi haqqin laqi Allah Ta'ala yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban, muttafaqun alaih. Mana ittifaq sahih Bukhari Muslim. Barang siapa bersumpah atas sumpah dusta, mana dia bersumpah wallahi wa tallahi wa billahi wa tallahi, tapi bohong, bukan sebenar, supaya memutuskan dengan dia akan harta orang yang muslim. Dia bersumpah sebab dia nak dapat harta, ya, maka dapatlah dia harta tu dengan pembohongan, guna pula nama sumpah, ya, maka tiada sebenar. Nasai mendapat dia akan Allah Ta'ala pada hari kiamat, pada Allah Ta'ala sangat murka atasnya, ya, yang mendapat kemurkaan besar di akhirat. Habis. Kemudian syahdan, ketahui animu bahawasanya berdusta itu haram, bohong itu haram sama sekali. Padahal pada segala perkara, kecuali ada beberapa bab. Berdusta perempuan akan anaknya yang kecil sekalipun, maka itulah haram jika tiada ada dalamnya itu maslahah. Anak dia kecil, dia akal gini, tak ada benda itu ada, seperti yang lagi akan datang, ya. Tetapi diharuskan, terkadang diharuskan, tu hukum fiqh itu, dia ada mustasnayat, benda pengecualian. Terkadang diharuskan berdusta sebab darurah, seperti diharuskan memakan bangkai sebab darurah. Babi tak boleh makan, tapi kalau sekiranya darurah 3 hari tak makan, menyebabkan mungkin dia mati, ke tak makan, kena makan, tapi makan sekadar lah. Yang bawa balik pula 2 kilo. Dia macam dia kata. Itu haram hukum dia. Ya, itu sangat lapar, ya, padahal tiada dapat ia memakan mahal yang halal, maka ketiga itu harus ia memakan akan bangkai atau benda yang haram tadi. Tapi makan sekadar. Ad-darurat tuqaddaru bi qadariha. Darurat dikadarkan kadar, jangan lebih. Dan demikian juga berdusta, ya, babi itu kan punya gigi orang Melayu, kalau ri babi lalu terkejun dan parit, yalah. Ya, tapi kalau ri Arab ya tu kau dikejar. Ya, jadi makna setara tu dibolehkan bila saat darurah. Begitu juga, sama juga laknat Tuhan pada orang berdusta, tapi saat darurat syarak juga buka. Contoh tengok, pertama, harus berdusta sebab mendamaikan orang yang berkelahi, padahal tiada dapat mendamaikan mereka melainkan dengan perkataan yang dusta, maka ketiga itu harus. A dengan B ni berkelahi setahun tak bertegur,
Ya, jumpa moncong, kita pun risau, lemas tengok. Jadi kita pergi sengaja jumpa dua orang ni dengan membawa bahan cerita yang dusta. Kita jumpa A, kita kata B ni minta maaf dah, dia baguslah gini. Dia mengaku dia nak berbaik dengan awak, kata. Jumpa sini pula macam tu ke. Akhir dua orang jumpa ni senyum dua orang, bagus baik. Dua orang yang bergaduh ni jadi berbaik dengan sebab kita makna melakukan pendustaan, reka cerita dusta lah, tu tak apa. Sebab tujuan dia untuk mendamaikan, ya. Yang kedua, harus berdusta di dalam perang dengan kafir dan berperang dengan orang-orang buah, kumpulan pelampau. Jadi makna boleh menggunakan sebab al-hirbul khid'ah. Ya, dulu banyak kan. Kita dalam fiqh kita, kalau sekiranya janggut kita ni putih, kita pergi masuk janggut hitam, tak dibenarkan. Ya, kecuali dalam peperangan boleh. Dia nak perang dulu muajahah dia berdepan kan, pakai pedang. Jadi kau tengok semua orang Islam tentera janggut semua putih je. Wah, ini semua tak kuat itu kan. Jadi orang kafir kata ni serangan Nabi ni kot. Jadi kita hitamkan janggut. Tujuan dia biar orang kafir tengok, wah ni semua muda-muda tentera Islam kan. Itu tak apa. Sebab tipu muslihat dalam peperangan. Tengok dulu pernah Amerika perang dengan Iraq, lepas tak? Amerika kena tipu. Dia orang apa? Buat apa? Kereta kebal plastik. Kan? Dia susun tepi pantai. Amerika pun tembak pun plastik dia tembak. Dia punya peluru tu pergi dah berapa kan. Jadi maknanya khid'ah tu tak apa. Dan Rasulullah SAW pernah buat begitu. Dalam mesyuarat satu peperangan, Rasulullah tunjuk satu jalan keputusan, tapi sampai masa Rasulullah jalan lain. Ya, contoh kata kita jalan laut, tiba masa buat jalan darat. Atau kata kita bertolak ikut jalan darat, tiba masa pergi jalan laut. Sebab ada takut ada mukhabarat. Tahu mukhabarat? SB. SB panggil siput babi. Ya, takut menyusup. Rasulullah punya keputusan takut dia tahu nanti, dia Rasulullah ubah. Mana itu satu muslihat tu tak apa. Itu satu contoh. Kedua, harus berdusta dalam perang. Dan ketiga, harus bagi seorang lelaki berdusta dengan isteri yang derhaka akan dia supaya dia kembali kepada taat. Ya, dia bohongkan isteri supaya isteri dia apa? Taat balik. Dan lagi harus berdusta dengan isteri supaya jangan derhaka isterinya itu akan dia. Dan lagi harus berdusta ia akan isteri kerana meredakan ia akan isterinya, atau berdusta ia akan isterinya bahawa ia kasih dia lebih daripada kasih madunya kan. Madu lebah ni. Sebab isteri kau cerdik, dia tak apa, dia tak tanya antara dua ni yang mana abang kasih. Dia tak tanya tu. Isteri tanya tu isteri kurang akal. Isteri yang cerdik dia tak tanya, dia terjemahkan saja dia punya apa, akhlak baik, khidmat yang baik. Suami sukalah macam tu kan. Ini punya bobek. Oh, orang ni lemah tengok, lala kena tipu. Engkau ada paling kasih dalam dunia. Kan. Dia akan tanya, tak payah tanya benda tu, terjemahkan. Ya, tugas dia, tak ada masalah. Dia kalau hebat jadi beristeri, kalau jenis apa bohong dan dia buat kerja tak betul ni, lelaki ni angin. Ya, lawa tak ada apa kelebihan dia. Buat yang baik, ikut syariat betul, senang. Ya. Kita kadang-kadang dengan sahabat baik kan, tiba-tiba dia jemput kita kena kahwin, anak pula anak pertama kan. Kita kalau tak pergi memang dia rasa hati tu boleh jadi kelahi ni. Ketika kita bolehlah kita nak dusta sebab nak elakkan jangan kelahi berpanjangan. Minta maaf tuan, memang saya tak bangun tu, demam betul. Punya kan demam pun. Sebab kalau tak ni memang dia sakit hati, memang dia rasa hati. Dan kita rasa memang boleh sebab jadi berpisah, jadi bergaduh ni. Ada orang jenis tu, dia nak mengelakkan benda mudarat boleh tu hasil. Sebab darar izal, semua mudarat naklah dihilangkan. Tapi sampai peringkat tu lah. Tapi kalau boleh tauriah lagi baik. Tauriah ada dua makna, makna dekat, makna jauh kan. Anak ni asyik kena ugut dengan mak dia kan. Mak dia banyak duit, anak isap dadah. Dia minta duit dengan mak dia tak nak bagi. Jadi padahal dalam kocik dia ni ada duit. Dia kata nampak ada duit, minta mak duit. Jadi mak dia kata duit nak bagi kau ni memang tak ada. Faham tak tu? Duit nak bagi kau tu tak ada, yang ada ni tak nak bagi. Dia cakap tu sekali pak orang tak faham. Dia ingat tak nak bagi tak ada duit. Bukan tak ada duit, yang nak bagi tu tak ada, yang ada ni tak nak bagi. Jadi dia kata duit nak bagi kau ni memang tak ada. Yang ada dia tak nak bagi. Jadi sekali cakap tu cuma kita tahu dia.
Atau zaman Jepun dulu kan, dia ganas, dia nak seorang bersembunyi dalam rumah kita, dia nak dibunuh dengan zalim. Itu wajib tu. Kalau Jepun datang kata ada orang kan, dia kata tak ada orang pun, dia kata kena wajib sebab nak selamatkan nyawa. Ataupun dia nak buat tauriah, dia duduk macam ni kan, bila orang tanya dia bergali sikit, semenjak saya duduk sini memang tak ada. Semenjak duduk sini memang tak ada, duduk sana aja. Itu jenis lepas tauriah. Dia mengelakkan tujuan semula, mengelakkan mudarat. Dan demikian lagi, jika tiada mahu taat isteri melainkan dengan janji memberi ia dengan sesuatu yang ada kuasa ia memberi akan dia, maka harus dia berjanji pada ketika ia itu supaya suka hati isterinya, kemudian maka menyatakan baginya uzur. Janji bini nak dia cakap dia kena minta satu perkara, yelah nanti dibelikan, dia abang belikan. Tiba masa dia tak ada duit, dia akal kawan. Ya. Dan uzur demikian itu jikalau seorang itu berdusta kepada seorang, maka tiada baik hatinya melainkan dengan menyatakan dia akan uzurnya dengan berdusta. Ya, saya cakap tu minta maaf, memang saya terpaksa bohong sebab nak menjaga keadaan gini-gini. Maka pada ketika itu harus ia berdusta supaya apa? Membaikkan akan hati orang tadi. Dan dihubungkan dengan isteri itu kanak-kanak, maka jikalau tiada mahu ia pergi mengaji, contoh ni kan anak tu budak ke kutab tempat pengajian, maka harus berdusta dengan dia supaya dia pergi mengaji. Pergi Kak, mak belikan ni atau bapak belikan ni hadiah. Wah, semangat budak pergi. Ya. Dan jika harus berdusta bagi lelaki sebab mendamaikan dua isteri yang bermadu. Jadi maknanya apa? Untuk mengislahkan dia boleh berdusta, tujuan yang baik. Dan keempat, harus berdusta kerana menyembunyikan akan harta yang hendak diambil oleh orang zalim. Dia nak rampas, kita kata tak ada, bohong tu. Tapi dia kena sebab nak selamatkan. Dan jika ada harta itu amanah orang kepadanya, atau harta anak yatim yang hendak diambil oleh orang yang zalim, maka wajib dia berdusta tu sebab menyembunyikan akan harta yang demikian. Sebab nak selamatkan harta pula harta anak yatim. Jadi kita kata tak ada, saya tak tahu menahu, padahal dia tukar simpan. Dan satu lagi wajib berdusta sebab menyembunyikan orang yang hendak dibunuh. Ni wajib ni. Orang tadi nak bunuh orang tu, macam tadi ceritalah Jepun kan. Wajib kita kata tak ada, saya nampak seorang pun tak nampak, padahal ada dalam rumah dia. Oleh orang zalim dan hendak dilukakan orang yang zalim akan dia. Itu di antara benda-benda yang dikeluarkan. Dalam PK kita panggil mustasnayat, benda yang dikecualikan daripada keadaan asal. Asal tak boleh, tapi ada syait benda yang mendatang menyebabkan diharuskan oleh syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Ya Karim. Ya.